Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, seperti yang korang tahu, hari ni aku bersorangan tanpa ada bertemani oleh Syuk ataupun Azmi. Dan pastinya Santai Chill tetap akan membawa anda kisah-kisah seram kepada anda semua. So sebelum tu, kepada korang semua yang belum lagi like, share dan subscribe video kami, korang boleh just tekan button kami. Dan kepada korang yang nak follow media sosial kami, ada description di bawah. Jadinya malam ini aku bawa korang tetamu jemputan yang jauh. Stop it. Get some help. Untuk korang semua. Dan pastinya kisah pada malam ini adalah kisah berkenaan dengan pengalaman seorang askar. Aku pun nak juga tanya pengalaman daripada tentera-tentera ni semua kan. Dan sebelum tu, kita perkenalkan tetamu kita pada malam ini. Surprise, mother. Ya, Assalamualaikum. Yeah, boy. Macam biasa, ni bukan kali pertama saya dijemput di sini. Nama saya Musalman Jokowi, boleh panggil Man. Man, muka gagau kasa kan. Baju sama. Rasa geram pula tengok. Okay. Aku pantas hari tu dengan saudara di sebelah. Hari ni bersama dengan Hafiz, baju sama. Sebelum tu yang saudara di sana yang baju merah tu. Boleh panggil saya Jeming lah. Wait a minute. Who are you? Jeming lah. Saya sebenarnya teruja datang studio Santai Chill ni first time. Ustaz, apa nama dia? Jeming. Lama waiting list ni masuk queue. Jeming, Man. Bukan Malaksa So kita dah bawa dua orang tetamu ni kan. Yang pasti dua orang akan bawa cerita yang kata cerita kelainan untuk korang semua, insyaAllah. Dan kali ni juga aku dengan layout baru kan. Mestilah tak sedap lah kalau tak hidangkan air. Tak apa, jangan risau. Kita ada waiter. Waiter, hantar air waiter. Air apa nak? Lychee cola. Lychee cola Salsa Parila ada. Oh my, stage lain macam. Tak apa. Kita buat budak-budak tu. Terus sampai Bagus. Budak baru ke? Okey, bagus. Oh, ni air apa ni? Ni air apa? Ni salah air. Aku budak Santai Chill. Nice. Okey, sudah ya. Okey tak ada komen apa-apa Tak ada. Okey, dah tak ada komen. Kita pula tak nak buang masa. Korang pun dah kenal Mak Laksa dengan Jeming. Kita teruskan pendengar kisah seram diorang yang pertama. Okey guys, kali ni cerita ni dikirim pada aku lah Man. Macam awkward pula cerita ni dikirim pada aku dan aku rasa seronok kalau kita dapat kongsi bersama untuk dijadikan tauladan. Cerita ni berkenaan dengan seorang anggota. Anggota ni macam kau dah cakap tadi, sebenarnya aku tak nak cakap anggota apa, tapi kau dah cakap askar. Okey lah, anggota askar lah cerita dia. Okey. Alright, jadi cerita ni adalah berkenaan dengan kawasan kubur. Jadi macam kita tahulah, kawasan kubur ni tempatnya sinonim kalau orang lalu takut kan. Kubur ni tempat yang orang takut. Satunya sepatutnya kita takut mati. Betul? Bukan takut kubur. Jadi mungkin
disebabkan banyak cerita dulu-dulu yang mempamerkan hantu-hantu di kawasan kubur, membuatkan orang hari ni paranoid nak lalu kubur waktu malam. Okay. Betul. Jadi kisahnya bermulanya macam ni. Itu. Okay. Aku nak bagi nama dia ni Daniel. Daniel ni merupakan seorang askar yang campnya ada di Kelantan, Kota Baru. Okey, Kota Baru. Dia ni orang Kuala Lumpur. Okey, jadi ada satu masa ni salah satu anggota si kawan si Daniel ni meninggal dunia. Jadi bila seorang anggota meninggal dunia, akan ada satu badan khas yang akan uruskanlah pengebumian anggota ni. Dia bukan orang biasa je, anggota juga yang akan bantu untuk selesaikanlah jenazah. Jadi anggota yang meninggal ni kuburnya diletak di kawasan apa nama Kampung. Kamu ingat tak nama? Nak kampung dia aku tak ingat. Okey, tak apa. Cuma dia tak dapat dirungkai kan lah, tak Okey. bagi tahu. Cuma yang aku boleh cakap, kubur tu di Kelantan juga. Okey, kubur tu di Kelantan juga. Cuma di Gunung Musang. Gunung Musang. Gunung Musang geng. Dia dah tahu dulu. Okey. Dia dapat. Dia dapat. Okey, betul, satu markah. Okay, jadi dari Kota Baru nak ke Gunung Musang, dikatakan Daniel selalunya ambil masa dalam 45 ke 50 minit lah. Tapi nak dijadikan cerita, satu hari ni si Daniel ni dengan anggota-anggota yang lain masa nak ke kubur di area Gunung Musang ni, awal-awal dah ada satu vibe yang lain, which is dari 45 minit sepatutnya jadi 2 jam. Dari 2 jam jadi 3 jam. Last okay, akhirnya dia sampai di tapak kuburan dalam sekitar dalam sekitar 8.30 malam. Okay. Jadi kat situ dah terlampau lama perjalanan kan. Tapi dia fikir ni sebab kereta banyak kot. Macam tu. Kampung yang ada kubur ni dikatakan agak sesuatu lah. Orang kata kampung di Gunung Musang ni nak masuk tu kawasannya agak dalam, macam kawasan pendalaman lah. Aku tak pernah pergi Gunung Musang, tapi mungkin yang orang Gunung Musang lebih tahu lah. Jadi masa dia nak masuk kat kawasan perkampungan ni, ada satu pokok besar yang diorang kena lalui. Jadi dia tengok lah kan, selalunya kalau kita tengok pokok besar ni memang seram lah kan. Kita mesti fikir ini mesti yang ada duduk ni, macam tu lah. Tapi yelah, anggota kan, dia tak ada fikir apa, just teruskan perjalanan untuk terus ke kubur berkenaan. Okay. Jadi sampailah terus ke kubur. Di kubur tersebut, macam kita tahu kubur ni kan, kubur-kubur ditutupi dengan dinding, which is ada yang pakai rantai berduri kan, ada yang juga pakai dinding batu lah kan, sebagai orang kata apa, dinding pemisah di antara luar dan dalam kubur. Okay. Benda pelik pertama, orang kampung yang lain yang datang diingat okey lah, macam nak bantulah anggota uruskan jenazah sekali. Tapi yang peliknya, orang kampung tu tak masuk kat dalam. Maksud duduk luar pagar lah. Ya, betul. Semua duduk kat luar pagar. So anggota ni macam agak, oish, apa pasal dia tak nak tolong kan? Jadi yang masuk ni hanya anggota lah. Anggota yang ada seramai 6 orang. Dia pun masuk dan uruskanlah jenazah tu. Jadi Daniel dan kawan-kawannya ni gali kubur, gali. Ada satu masa yang macam tiba-tiba semua orang di tapak kuburan tu rasa macam ada gempa bumi, tanah bergegar. Ini menarik. Dan apa lagi, bila dah rasa macam tu, si Daniel dan kawan-kawannya ni lompat pada kubur, terus keluar daripada pintu kubur tu tadi. Kecuali seorang kawan dia. Kawan dia ni tak rasa apa-apa. Kawan dia ni kata, "Woi, kau pergi mana? Sambung lah." Lepas tu kawan dia ni pelik, si Abu ni tak rasa ke apa kita rasa kan? Macam, "Woi, kau tak rasa ke tadi? Rasa apa?" Aduh, kawan-kawan dia ni nak cakap, orang kata jangan tegur. Faham. Kan? So dia ni cakap, "Okay, tak apa macam ni." Kata, kita masuk, kita buat cepat-cepat kan, baca cepat, dah kita balik. Macam tu. So Daniel pun yang kawan-kawan ni beranikan diri masuk balik kat tanah perkuburan ni, gali cepat-cepat, gali.
okey selesai, masukkan jenazah, okey, dan ditimbuskan tanah dan bacaan doa lah seterusnya kan, Yasin apa semua. Orang kampung ni masih duduk di luar. Walaupun dah baca doa apa semua ni kan, masih duduk di luar. Dan dah habis tu dia pun keluar pada tapak kuburan. Masa dia keluar tu, si Daniel dia rasa macam nak tanya kan, kenapa orang kampung tak nak masuk tolong? Memang macam ni budaya dia ke macam mana kan? Pelik lah kan. Tak ada, jangan offensif lah. Aku, ya tu apa yang dia bagi tahu. Aku cuma sampaikan. Yalah, agak sesuatu lah. Agak sesuatu lah dia tanya. Sebab, yalah kan tak cakap macam tak hormat. Yalah. Kan? So dia tanya sebenarnya, dia kata kawasan kubur ni memang keras. Jadi satu kampung tu dah tahu tempat kubur ni memang sesuatu. Sebab tu dia orang tak masuk kat tapak kuburan tu. Sebab dia tahu dia cuma teman kat luar saja. Tu macam yang anggota ni macam baru faham lah. Oh okey, patutlah. Tadi rasa macam ada gegaran kan. Tapi dia orang tak adalah rasa ada nampak penampakan ke apa semua, tak ada. Kemudian anggota ni seramai 6 orang ni pun naik van untuk pulang ke camp. Untuk pulang ke camp lah kan. Semasa perjalanan nak ke camp tu, dia kena lalu kat kawasan pokok besar tadi tu. Lalu kat pokok besar. Masa dia lalu kat pokok besar ni kan, yang driver anggota seorang yang bawa van tu, dia pandang dekat cermin yang tengah kan. Cermin tengah. Dia tengok cermin tengah. Dia tengok seorang kawan dia kat belakang, nama Kasim, muka pelik. Sebab apa pelik? Dia kata kawan dia ni duduk diam sambil termenung macam ni. Okay. Dia macam, pasal diam dak Kasim ni kan. Orang lain ni adalah macam borak-borak kan. Ceritakanlah kisah tadi, kenapa macam ni, kau tak rasa gegar macam tu lah. Kasim ni dia diam je. Kan, dia diam. Driver ni cakap, Kasim, kau okey tak ni? Cakap tu. Kasim diam. Kasim, kau okey tak? Masih diam. Lepas tu dia tanya, dia cakap lagi, kau tak okey kau cakap. Kau tahu Kasim buat apa? Kasim buat satu senyuman yang macam Joker tu. Panjang senyuman dia. Macam tu kan, aku buat tak jadi. Aku menggelupa buat keluar van tu. Lepas tu, okey, salah seorang anggota ni kan, dia tak ada, bukanlah orang alim, tapi dia tahu, dia macam dapat rasa sesuatu. Dia kata patah balik pergi kubur ke? Patah balik pergi kubur. Dia kata, kenapa? Kau dengar cakap aku, kau patah balik. Okay, kawan dia ni macam, dia faham kawan dia ni tahu sesuatu kan. Patah saja balik kan. Dia masing-masing dia kata, okay, semua keluar van. Lepas tu, kecuali si Kasim tu tak nak keluar. Cakap, kau keluar sekarang. Yang driver tadi cakap, kau keluar sekarang. Ni bukan tempat kau duduk kat sini. Dia pun keluar pergi arah kubur. Tiba-tiba si Kasim yang original datang dari belakang van. Kau pergi mana? Kenapa tinggal aku? Tu cerita. Plot twist kat situ. Dia plot twist kat situ. Yang datang, yang Kasim original datang, tak ke mana-mana datang kan. Baru nampak kawan dia. Macam kawan dia ni terping-ping kan? Kita, kau tinggal aku. Kita tak macam ni. Sabar kan. Naik dulu. Nanti kita cerita kat dalam. Maknanya Kasim yang legit tu dapat balik lah. Dapat balik, nasib baik. Tapi yang Kasim ni marah lah kan. Wah, kau ni kan, aku angkat-angkat barang ni, dia pun kau tinggalkan aku macam tu. Aku tak tahu macam mana si Kasim ni boleh tertinggal. Tapi ni bukanlah cerita pertama yang aku dengar kes macam ni, tersalah bawa orang. Kan. Then dia pun bergerak. So dalam van tu masing-masing ni borak lah, kenapa kau tinggal aku kan? Cakap. Kawan ni explain, sebenarnya kita bawa kau yang salah tadi. Apa yang kau cakap ni yang bawa aku yang salah? Kawan lain explain, tak, tadi kita bawa kau, tapi sebenarnya itu bukan kau faham tak? Itu macam kawan yang Kasim ni, kepala toya dia. Okey. Tak, dia baru dapat berfikir. Baru dapat tangkap lah. Okey, dapat tangkap, jangan cakap, diam. Lepas tu pun dia teruslah menuju ke camp kan. Lepas tu salah seorang daripada anggota ni dia ada kontak dengan orang kat kubur tu, kat perkampungan tu kan. Which is saudara mara juga daripada anggota ni. Cakap kat kampung ni apa sebenarnya yang jadi ni? Dia cakap,
Sebenarnya tak ada apa yang jadi, cuma antara yang jadilah kawasan pokok besar yang dahulu lalu pernah ada satu kes pembunuhan. Pernah ada kes pembunuhan yang mana yang membunuh tu seorang penagih dadah. Dia membunuh, aku tak sure atas sebab apa, tapi ada kejadian pembunuhan lah dekat kawasan pokok tu. Sejak daripada tu kawasan tu agak angker lah orang cakap. Macam tu. Dan sampailah menuju ke rumah, bukan rumah lah, camp masing-masing. Kat camp ni lah ada rumah-rumah dia, tempatan dia, penempatan tentera dia. Jadi diorang ni dah dimaklumkan supaya sebelum dia masuk rumah bersihkan diri. Maksud bersihkan diri ni baju yang dia pakai tadi, segala pakai yang berada dipakai masa kat kubur kena buka. Buka, letak di luar. Okey, supaya badan ni bersih. Ya, betul. Macam tu. Itulah cerita pada saya dan akan disambung oleh saudara Azmi. Aduh, aku sebenarnya suka dengan cerita Keborak. Tunggu juga Abang Ahmad Jamil cerita. Sebab macam tak function duduk situ dia tadi. Dia nak cerita apa kan tadi duduk situ kan. Apa benda kan. Macam sia-sia jemput tetamu macam ni kan. Geram main berhati. Minum air dulu. Okey, minum dulu. Sparkling. Sedap juga Rasa dia punya safari lah. Dia letak cheese ke? Jadi barang jadi. Cerita dia habis sampai dekat camp sajalah. Kita teruskan sambungan dekat camp tu. Aku pun tertanya juga kan, apa yang berlaku selepas kejadian dah tukar orang, salah bawa kawan. Mesti dia ada irritan. Takkanlah itu saja, betul tak? Kita teruskan kepada Jeming lah. Jeming. Okey, kisah yang ni aku akan sambung lah ya. Sebab cerita ni kita baca sama-sama. Jadi part 1 Man baca, part 2 aku baca. Okey, untuk permulaan je lah. Okey, basic dia. Daniel ni dia, korang tahu dia ni orang KL. Jadi bila dia dapat kerja dekat Kelantan ni, dan suasananya agak baru bagi Daniel. Sebab bila dia dikabarkan untuk menyelesaikan satu pengebumian yang bertempat di Gua Musang, bila dia masuk satu kampung ni agak kedudukan dia agak pedalaman kan. Dia agak macam pelik lah. Sebab kubur tu dia tak macam kubur kebiasaan yang sekarang ni. Dia kubur lama yang ada batu je. Batu nisannya hanya sebagai batu je, sebagai penanda. Dia macam ini betul-betul dalam aku masuk ni. Dan lagi satu Syuk, Man, aduh salah. Jangan pecah orang dengar. Sorry. Lagi satu Man, yang kematian anggota tu. Kita dikabarkan yang anggota tu mati dilanggar oleh bas. Aku ingat Man tak nak borak masa tu sebab aku pun agak ngeri lah kan. Lupa tu. Ngeri tu. Thank you lah ingat. Sebab dan bila anggota dilanggar bas, katanya dia nak pergi kerja. Dan pada waktu pagi waktu pagi tu dia dah start motor bergerak pergi kerja, dan satu insiden berlaku. Dia dilanggar oleh bas dan katanya keadaan masa tu kepalanya pecah, bersepai akibat digilis bas mungkin. Sebab itulah anggota Daniel ni dikerahkan untuk pergi menyelesaikan pengebumian ni lah si mangsa ni. Dan tahulah bila dilanggar macam ni, dia punya jasad tu tak lengkap. So itulah rentetan tragedi yang berlaku bila pergi kat pengebumian kubur dekat kampung tu. Okey. Bila dia dah selesai semua, dia dah balik ke camp dia. Yalah, bila kita balik ke tempat-tempat macam ni, kita memang kena mandi lah untuk bersihkan diri semua, baju basuh baju, basuh seluar kan, stokin semua. Cuma spoil dia satu kat sini. Daniel ni dia dah buka dah baju, dah buka seluar, stokin semua dah tak keluar dah. Spoil dia satu, dia punya kasut dekat dalam rumah. Dan kasut dia tu tak cuci habis tau. Bila dia buka bawah tu ada cebisan lah, sikit-sikit tanah kubur. Dan ini punca dia diganggu masa nak tidur malam. So bila dah settle semua, baju dia dah basuh semua baju dekat luar, dia dah penat, dia baliklah katil dia untuk tidur. Dan bila sampai hampir 2 jam 2 pagi agaknya, dia nak tidur tu, masa tengah tidur, dia seakan-akan terhimpit sesak nafas. Dia macam sesak nafas lah. Meronta-ronta nak bernafas. Bila dia buka je mata, dia nampak macam ada budak tengah duduk atas badan dia.
Budak tu dia tak describe kan macam mana lelaki ke perempuan. Dia macam ada budak. Dia terkejut lah. Muka memang biru, kaku. Bila dia cuba bangun, budak kecil tu dah hilang. Tapi hati masih berdebar-debar. Dan dia punya kadar jantung pun agak laju masa tu. Bila dia bangun dia ternampak satu kelibat perempuan yang sedang menatap tepat ke arah mata dia, merenung tajam. Okay. Dan rambut perempuan tu panjang, berbaju agak lusuh. Dia bukan putih clean, dia putih lusuh. Dia macam mana datang lah perempuan ni kan. Sebab dia masa tu memang askar, jiwa keras lah. Dia tak fikirlah benda-benda yang ni. So dia mana datang perempuan ni. Dia pun macam dia dah faham lah. So dia macam tak endah. Dia pun cuba pergi ke tandas. Dah sambil selawat apa semua, dia pergi tandas nak basuh muka kan, nak cuci muka dia. Tiba-tiba dia ternampak dekat, dia buka je pintu tu, dekat bawah tu terbaring segujur badan yang berbaloi warna putih. Sekali dia kena ni. 3. Okay. Masa tu dia dah tahu lah, ini bukan biasa-biasa Mat. Dia pun berlalu lah, dia dah cuak, dah keluar, baca-baca ayat kursi apa semua sambil selawat. Dia keluar rumah, dia cuba cari member dia. Tapi yang pelik masa tu, penempatan askar ni dia macam rumah teres lah. Tapi bukan teres pun, rumah teres. Dan kejiranan dia semua gelap. Faham? Dia pun pelik, tak ada orang. Dia pun bagi tak ada orang. So dia pun start kereta, dia pergi dekat satu tempat. Mungkin member dia yang agak jauh daripada satu tempat tu. Dia pun stay situ sampailah pagi. Dan dia tak nak fikir pun apa yang terjadi kat bilik dia. Jadi bila keesokan harinya, barulah dia bercerita dekat member dia apa yang jadi kat bilik dia. Okay. Dan dia ajak member dia datang bilik dia dan difahamkan member dia ni dia boleh scan tempat sama ada benda tu tak. Hijab terbuka yang ni? Tak pasti, dia ustaz pun. Dan bila dia sampai ke bilik tu, member dia scan. Dia kata, aku scan ni boleh, tapi walaupun pun jadi kau jangan takut. Kau nampak kau jangan takut, sebab kalau kau takut dia lagi suka. Jadi kau nampak kau buat keras, kau kena berani. So bila member dia scan apa semua, bukan scan Bas Sejahtera. Bila scan bilik tu, member dia kata, okey, dalam bilik kau ni ada 3 ekor benda. Dan diberitahulah, yang pertama ada seorang budak kecil. Yang kedua tu ada kakak cantik lah, yang Pontianak tu. Dan yang ketiga ada pocong. Ketiga-tiga dia tak beritahu lagi member dia yang dia kena ganggu dengan benda tu. Tapi member dia scan ni tepat berdasarkan apa yang dia lalui malam tu. Dia pun fikir apa benda yang menyebabkan aku diganggu lah. Sebab dia duduk kat situ lama dah berbulan tapi tak pernah kena ganggu. Dan baru dia teringat, sejurus selepas dia balik daripada tanah perkuburan yang malam tu, dan dia teringat bahawa kasut yang dia bawa masuk tu ada secebis tanah yang tak clean sepenuhnya, tak cuci sepenuhnya tu. Mungkin itu punca dia. Kotor lah. Kotor. Kehadiran dia mengundang lah kehadiran benda-benda yang macam ni. Selepas tu ni ada kejadian lagi. Tak habis lagi geng. Panjang cerita ni. Tak habis lagi. Okay. Then Daniel ni, dia masih rasa gusar. Macam bila dia jadi macam ni, walaupun dia takut, dia ada rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dia baru ingat, kawan dia ni ada yang tangkap gambar dia tu masa majlis. Yelah, dia fikir macam ni lah. Manalah tahu ada ternampak apa-apa sana. Macam tu. Jadi kawan dia kan ada 2 orang yang tangkap gambar. Dia pun minta gambar-gambar yang kawan dia ni tangkap. Dia tengok 2 comparison gambar yang macam dia orang tangkap gambar benda yang sama tapi di sudut yang berbeza. Contoh dia tengok apa yang misteri yang di setiap gambar tu ada makhluk-makhluk yang dia pun tak tahu apa benda yang tu. Okay. Masa ada satu gambar, salah satu gambar yang kawan dia tengah cangkul. Aku dah nak cakap ni memang. Dekat belakang kawan dia tu ada satu makhluk, mata dia tu menyala tengah buat macam ni kat kawan dia. Betul menerjah. Lepas tu dia tengok pula kat kawan gambar sebelah pun ada, tapi entiti yang
agak macam lain. Seorang nenek tu yang tutup dengan kain batik. Macam tu. Kalau kau tanya aku akan cakap macam nenek kebaya. Macam tu. Jadi dia tengok setiap gambar tu ada macam something, gambar macam image yang tak dapat nak diterangkan, nak dihuraikan. Macam benda apa ni? And ada certain point yang dia tengok gambar ni dengan gambar ni kedudukan kawan dia tu lain, padahal dia tangkap gambar yang sama. Sepatutnya kawan dia ni tengah mencangkul, tapi kat gambar lagi sebelah kawan dia ada kat atas. So benda tu misteri. Lepas tu lah aku tanya Daniel ni kan, Daniel ada tak gambar-gambar tu, kita nak tengok, nak masuk selit dalam video. Dia kata sebenarnya masa tu dia memang simpan, tapi di sepanjang gambar yang di sepanjang masa dia simpan, dia ni kerap diganggu. Sebab simpan gambar. Simpan gambar tu. Jadi ustaz ni seorang ni dia bercerita lah kat ustaz ni cakap elok buang gambar tu. Sebab sepanjang dia simpan gambar tu di handphone dia ni banyak masalah, problem. Asyik jatuh, asyik pecah, kena baiki tu, baiki ni. Tapi dia rasa benda tu tak normal, sebab sebelum ni tak pernah jadi macam tu. Tapi lepas dengar nasihat ustaz tu, dia buang gambar-gambar tu, barulah phone dia okey. Aku tak sure lah, tapi aku tak menolak yang benda ni boleh mengganggu alat-alat macam kita punya ni kan, handphone apa semua. So gambarnya tu dah delete lah, tak adalah image yang kita boleh kongsi. Sebab aku pernah dengar benda macam ni, aku pernah tunjuk kat mak aku ni. Sebab aku pernah ada gambar kawan aku yang belakangnya ada benda. Aku pun suka simpan kan gambar rare, aku tunjuk kat mak aku ni, gambar belakang kawan Alung ni. Mak aku marah, dia kata kau buang sekarang, kau jangan, sebab benda ni boleh kacau kau. Aku terpaksa delete. Itulah kisah seorang anggota yang menguruskan jenazah kawannya di sebuah tapak perkuburan. Okay guys, cerita yang menarik dia sampai ke tetamu kita Man Laksa dan Jeming. Yang kita tahu ialah berkenaan, aku untuk kali pertama ni aku dengar kisah perkuburan yang misteri. Yalah, selama ni aku pun selalu juga kan menghadiri tanah perkuburan ataupun membantu pengebumian. Selalu ni kita akan tengok orang kampung memang akan bersatu, korek tanah semua dan mengurus dan sembahyang jenazah pula dan baca talqin semualah. Jadi bila dia bercerita keluar pada pagar, aku tertanya-tanya, dan maksudnya dekat tanah perkuburan tu memang penuh lah dengan perkampungan ataupun alam sana. Senang cerita, betul? Dia katakan memang kat situ kawasan dia, kawasan benda-benda tu lah. Jadi ini tak ada kaitan dengan si mati. Betul. Si mati baik-baik saja, mudah untuk diuruskan. Cumanya mungkin ada gangguan-gangguan luar. Kawasan penempatan dan mungkin masa tu macam kita tahu lah, maghrib ni kan waktu dia aktif kan. Jadi mungkin tu faktornya lah. Itulah serba sedikit cerita yang disampaikan oleh Man Azmi. Dan seperti yang aku sendiri dapat kongsikan pengajaran dan cerita ni, yalah, selalunya orang tua selalu berpesan bila kita balik daripada pengebumian, bersihkan badan terus, bersihkan kaki semua sebelum masuk rumah, bersih segala benda, mana kesan-kesan tanah ke apa ke, kita bersihkan dulu, and then baru kita tidur. Ini macam cerita ni kan, hanya kerana tapak kasut masih ada kesan tanah perkuburan, 3 benda ikut Mat. Bukan kaleng-kaleng tu. Yang aku tak tahan tu bila masuk tandas bungkus itu baring Pak ceram. dan aku masih tanya lagi yang Joker tu. Yang Joker tu diorang masih dapat tahu kat mana plot twist, maksudnya kat mana diorang kutip turning point dia kutip pun. Tak tahu, sebabnya aku pun tertanya-tanya jugalah. Mungkin hijab si kawan dia ni kan ditutup, yang menampakkan kawan-kawan dia ni masih ada tapi sebenarnya tak ada, ataupun mungkin kawan-kawan ni tak nampak yang asal kawan dia ni. Aku tak sure, tapi boleh jadi kat situ gangguan hijab lah kan. Boleh nampak lah. Okey, itu serba sedikit. Dan nasihat daripada Musalman. Jeming, ada nasihat untuk penonton santai kita? Kau dulu. Aku Kau dulu. Okey, macam sebelum ni
dikabarkan Ustaz dia beritahu Daniel, kalau boleh janganlah simpan gambar-gambar yang agak mengerikan ni. Dan ianya betul juga. Kalau boleh kita elakkanlah. Kalau lagi satu, sekarang dia macam dah trend lah. Orang kita ni suka tengok-tengok gambar yang accident, gambar-gambar mati ni semua. Lagi bila ada grup Telegram dia suka join. Dan kalau boleh kita elakkanlah simpan. Kalau ahli keluarga tu tak apalah, kita boleh faham. Tapi kita sebagai orang luar ni tak payahlah simpan kan. Mungkin aib si mati. Jadi itulah nasihat daripada saya. Okay, nasihat aku pula kan. Okay, kita ni biasalah nak dah raya akan ada satu, orang kata apa, acara ziarah kubur kan. Betul. Jadi bila ziarah kubur ni, berbalik pada cerita ni kan, selepas dia ziarah kubur pastikan korang bersih. Jangan fikir puasa tak ada. Bukan macam tu kan. Dia tempat tu kotor kan. Jadi kita kena bersihkan badan lah. Yang ni bukannya kita dengan nasihat orang tua kan. Nasihat orang tua ni kadang dia betul. Dia bukannya macam nasihat jangan duduk atas bantal nanti bontot bisul lah. Tak ada, bukan macam tu. Yang ni memang orang kata betul jadi kena bersihkan badan. Jangan balik tu terus nak tidur balik kan. Nak terus pergi raya, pastikan mandi dulu bersihkan diri dan jangan jadikan kubur ni tempat yang ditakuti. Tapi jadikanlah tempat tu kita sebagai tempat insaf ingat lah. mati. Insaf. Macam tu lah cerita dia. Okey, itulah cerita yang disampaikan oleh tetamu jemputan Santai Chill, Musamman dan Jeming. Dan terima kasih kerana berkongsi cerita tentang tentera askar yang seram bagi aku. Memang seram daripada awal sampai akhir. Dan jangan risau, hari ni aku belanja. Aku belanja kan. Kerana korang cerita seram kan, aku belanja. Dan kepada korang semua, penonton-penonton Santai Chill yang ada kisah seram yang malu untuk bercerita sebagai caller kan, nak sampaikan melalui penulisan, InsyaAllah korang boleh je DM IG kami, FB kami, ataupun email kami, ataupun Telegram kami, TikTok kami, macam-macam platform. Email beritahu yang anda ada cerita dan pastikan penulisan anda tu teratur, ataupun anda boleh call kami untuk bercerita kisah seram anda dalam voice mail ke voice note ke, untuk kami kongsikan secara santai daripada tetamu-tetamu kita yang akan kita bawa macam-macam nanti, InsyaAllah. Okey, sampai di sini saja kisah seram kita. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.